China adalah rakan dagang Malaysia terbesar sejak 2009 dengan nilai perdagangan antara kedua-dua negara tahun lalu sudah mencecah 17.1% daripada jumlah perdagangan global Malaysia yang menilai 2.8 trilion ringgit. Jumlah perdagangan antara Malaysia dan China bagi 2022 adalah sebanyak 487.13 bilion ringgit, iaitu peningkatan 15.6% berbanding tempoh sama pada 2021. Dan baru-baru ini juga rakyat kebangsaan China NPC yang berlangsung pada 15 hingga 11 Mac membentang dan mendedahkan beberapa aspek penting strategi pembangunan ekonomi dan sosial China. Kita terus nak meliti bagaimanakah keputusan dan dasar yang diumumkan di NPC China boleh mempengaruhi Malaysia. Dan bersedia untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini adalah Muhammad Siddiq Jantan, merupakan pengurus portfolio UOB Kay Hian. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Siddiq kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Maafkan saya. Mungkin pertama sekali, apakah antara rangkuman intisari penting dari mesyuarat Kongres Rakyat Kebangsaan NPC China 2024 kali ini? Okey, Nina, untuk NPC yang telah berlalu pada 5 hingga 11 Mac, mereka membincangkan beberapa aspek strategi pembangunan ekonomi dan sosial China. Yang pertama, komitmen kerajaan China untuk menangani cabaran ekonomi. Kita tahu bahawa China baru membuka ekonomi mereka selepas 2 tahun, hampir 2 tahun tutup, dan mereka menetapkan sasaran sebanyak 5% untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024. Dan ini menunjukkan bahawa kerajaan China memberi penumpuan kepada kestabilan ekonomi dalam negara dan memberi perhatian kepada pemulihan ekonomi. Selain itu, penekanan pada keutamaan jangka sederhana, iaitu dengan tumpuan membangunkan kuasa produktiviti baru. So, apa yang saya nak tegaskan, apa itu kuasa produktiviti baru dan bagaimana ia memberi impak kepada Malaysia. So, kuasa produktif baru merujuk kepada kaedah produktiviti yang menggunakan peralatan canggih, inovatif, cekap dan kualiti tinggi. Kuasa ini melambangkan peralihan dari model pertumbuhan ekonomi dari segi tradisional kepada sebuah falsafah pembangunan yang menekankan inovasi dan kelestarian. So, ianya merangkumi sektor-sektor berteknologi tinggi, sumber bahan baru, teknologi angkasa, teknologi kuantum, sains hayat dan aplikasi big data. Selain itu, apa yang lebih penting, NPC juga membincangkan garis panduan perancangan 5 tahun yang ke-14, iaitu antara 2021 hingga 2025 yang membangunkan ekonomi dan sosial kebangsaan serta objektif jangka panjang hingga tahun 2035. Dan dari segi pembangunan ekonomi dan sosial, rancangan 5 tahun ini menekankan keperluan untuk reformasi struktur sisi penawaran, pertumbuhan berpandukan inovasi dan peningkatan ketahanan permintaan domestik. Kongres pada kali ini juga membincangkan aspek pengukuhan koordinasi. Kita lihat bahawa dasar kerajaan di China akan lebih dipermudahkan, akan lebih jelas dan tulus kepada rakyat. Dan selain itu, terdapat usaha untuk menukarkan China daripada teknologi untuk pembuatan kepada sebuah kuasa teknologi tinggi. Dan selain itu, berkaitan dengan dasar ekonomi, apa yang kita lihat, China akan mengekalkan dasar monetary yang komodatif untuk menangani tekanan deflasi dengan kelonggaran monetary sederhana yang lebih lanjut untuk menangani risiko deflasi yang berterusan. Saya juga ingin menekankan pendirian China mengenai dasar perdagangan teknologi. Kita tahu bagaimana chip war yang berlaku di antara Amerika Syarikat dan juga China, dan kita lihat bahawa China bertindak balas terhadap ketegangan geopolitik dan juga China sedang meningkatkan kuasa untuk menghasilkan chipnya sendiri. Walaupun ada sedikit terbelakang, tapi kita lihat ianya ada kesungguhan yang dilakukan oleh pihak China. Dan pada tahun ini kita lihat sebanyak 18 buah kilang fabrikasi baru memulakan operasinya di China. So, ini merupakan sebahagian daripada yang boleh saya cakapkan peningkatan kapasiti pembuatan chip global secara keseluruhan dengan China memimpin jalan disokong oleh pembiayaan kerajaan dan pelbagai insentif bagi pengeluaran
chip. So itu antara rangkuman yang saya boleh sharekan untuk Kongres Rakyat Kebangsaan NPC itu pada minggu lepas. Encik Siddiq, dan kita tahu apa setiap usaha ataupun perkara yang dilakukan oleh sesebuah negara untuk negara mereka sudah tentu akan memberi kesan kepada negara-negara lain, terutama yang mempunyai iaitu rakan perdagangan seperti Malaysia dan beberapa negara lain, dan apa yang rangkuman yang telah dikongsikan oleh Encik Siddiq tadi termasuk iaitu peluang pelaburan dalam pelbagai aspek kalau kita teliti sektor teknologi, sektor struktur ekonomi, dasar moneteri dan pelbagai lagi. Jadi bagaimana untuk kita lihat kesan daripada Kongres ini memberi impak kepada ekonomi Malaysia selepas ini? Okey. Kita boleh lihat impak daripada NPC ini terhadap ekonomi Malaysia melalui 3 aspek utama, iaitu aspek hubungan perdagangan. Apa yang boleh saya katakan, keputusan NPC boleh mempengaruhi dasar perdagangan Malaysia. Kita lihat dengan kedua-dua negara, Malaysia dan China mempunyai hubungan diplomatik selama lebih 50 tahun, iaitu bermula pada tahun 1974, dan perdagangan telah berkembang pesat mencapai seperti Nina katakan tadi 203.6 bilion USD pada tahun 2021, dan sasaran ekonomi dan dasar NPC boleh meningkatkan hubungan ini dan berpotensi meningkatkan jumlah perdagangan. Sebagai contoh, saya boleh berikan seperti RCEP merupakan perjanjian perdagangan multilateral pertama China, dan perdagangan China dengan negara-negara anggota RCEP berkembang sebanyak 6.9% tahun demi tahun pada suku tahun pertama 2022. Negara-negara RCEP menyumbang sebanyak 30.4% dari nilai perdagangan asing China, menjadikan ASEAN sebagai rakan perdagangan terbesar untuk China. Selain daripada aspek hubungan, kita lihat daripada aspek peluang pelaburan. Sasaran utama ekonomi dan insentif China yang diumumkan mungkin mencipta peluang pelaburan baru di Malaysia. Sebagai contoh, pada baru ini ada persidangan Malaysia-China MCS 2024 membuka pelaburan berpotensi bernilai 2 bilion dan memberi tumpuan kepada inovasi dan pembangunan ekonomi Asia Pasifik. Ini boleh menarik pelaburan dari China ke pelbagai sektor ekonomi Malaysia, dan jika kita lihat pelaburan pada tahun 2023, Perdana Menteri pada tahun lepas melakukan 2 lawatan rasmi ke China dengan komitmen pelaburan berjumlah 170 bilion. Itu untuk lawatan pertama, dan pada lawatan kedua berjumlah 19.8 bilion. So, yang ketiga, aspek yang lebih penting adalah pertukaran mata wang. So, kita lihat prestasi ringgit sedikit lemah, dan ini disebabkan oleh ekonomi China yang tutup pada tahun lepas, yang hanya buka pada tahun lepas, yang tutup selama 2 tahun. So kita lihat kadar korelasi antara China dan juga USD sedikit rendah, dan sekiranya kerajaan China membuka melalui dasar NPC yang mewujudkan kepada berpandukan kepada teknologi, ianya akan memberi korelasi yang lebih tinggi, dan dengan ini kita boleh lihat hubungan antara ringgit dan yuan akan meningkat, dan sekiranya kita boleh lihat untuk pada minggu ini FOMC akan mengadakan mesyuarat, dan sekiranya mata wang sekiranya kadar faedah di Amerika Syarikat dikurangkan, ianya memberi kesan positif kepada Malaysia dan juga China. So kita lihat ianya memberi sesuatu faedah yang baik kepada Malaysia. Encik Siddiq, saya nak sentuh sedikit pasal apa yang telah dikatakan oleh Encik Siddiq mengenai mesyuarat FOMC. Tapi sebelum itu, daripada Kongres Rakyat Kebangsaan NPC China 2024 dengan banyak kewujudan sektor-sektor baru, apakah antara sektor-sektor di Malaysia sekarang ni yang mampu memperoleh manfaat daripada persidangan Kongres ini? Okey, saya boleh beri contoh kepada 2 sektor, iaitu sektor infrastruktur dan sektor teknologi. So, seperti contoh sektor infrastruktur baru ini, kita lihat
company Malaysia. Sebagai contoh, projek kerjasama antara Ecovest Berhad dan juga Zhejiang Communication Investment Group iaitu CICO dari China yang diumumkan pada 27 Disember 2023. Perkongsian strategik ini bertujuan untuk memajukan pembangunan infrastruktur di Malaysia termasuk projek infrastruktur berskala besar, pembangunan berorientasikan transit dan lain-lain yang boleh meningkatkan secara signifikan keupayaan infrastruktur Malaysia. Yang kedua, sektor teknologi. So fokus NPC sangat jelas pada inovasi teknologi dan meningkatkan rantaian bekalan industri sejajar dengan objektif Malaysia untuk memajukan ekonomi digital dan sektor teknologi sendiri. So, sektor teknologi Malaysia dijangka berkembang lebih jauh dengan insentif seperti program inisiatif seperti program ekonomi digital kebangsaan dan penyebaran rangkaian 5G. Usaha ini kemungkinan akan disokong oleh dorongan kerajaan China untuk mendiri secara teknologi dan kekuatan dalam sains dan teknologi seperti yang ditekankan semasa NPC 2023. Selain itu, ketegangan berterusan antara Amerika Syarikat dan China terutama dalam industri semikonduktor boleh membawa cabaran dan peluang bagi Malaysia. Apabila China berusaha mengatasi sekatan teknologi dan sains yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, mungkin dapat peningkatan kerjasama dan pelaburan dalam sektor teknologi dengan syarikat Malaysia, terutama dalam bidang kecerdasan buatan iaitu AI dan juga bioteknologi. Satu projek yang saya boleh kasih contoh adalah di mana Malaysia dan China mengadakan persidangan inovasi sains dan teknologi China-Malaysia yang kedua yang menampilkan pelbagai kecerdasan buatan AI, agritech, bioperubatan dan memaparkan pelbagai syarikat teknologi tinggi dari kedua-dua negara. Dan ini adalah prospek teknologi untuk Malaysia. Baik, kita harap berbaki 2 minit saja Encik Siddiq. Mungkin berbalik kepada FOMC untuk kalender minggu ini, ekonomi pada minggu ini. Apakah yang boleh kita jangkakan dari mesyuarat FOMC yang akan diadakan pada 19 hingga 20 Mac ini? Adakah Bank Reserve Persekutuan akan beri isyarat pemotongan kadar faedah pada bulan Jun nanti? Okey, pada pendapat saya FOMC mungkin akan mengekalkan kadar faedah iaitu tiada pengurangan. Saya melihat daripada petunjuk tentang masa dan skop pemotongan kadar faedah mungkin datang daripada dot plot yang dilakukan oleh FOMC. Sekiranya kita dapat lihat berkemungkinan hanya ada 2 hingga 3 iaitu pemotongan kadar faedah yang akan berlaku pada tahun 2024 ini. Selain itu, kita memberi perhatian juga terhadap pengurangan pegangan bond oleh Federal Reserve, dan sekiranya Federal Reserve sudah mula untuk mengurangkan pegangan bond, ini menunjukkan bahawa mereka sudah bersedia untuk mengurangkan kadar faedah. Dan jika kita lihat daripada kadar inflasi yang baru-baru ini dikeluarkan, iaitu kadar inflasi pada tahun semasa 2023, kita lihat bahawa terdapat progression ataupun kemajuan untuk mengurangkan kadar inflasi di Amerika Syarikat. Jika kita lihat kadar inflasi tahunan semasa adalah sebanyak 3.2% berbanding dengan 3.1% pada bulan lepas, tapi kadar inflasi ini jauh lebih rendah daripada bulan Jun 2022 iaitu sebanyak 9.1%. Dan dengan itu saya berpendapat Bank Reserve Persekutuan akan ada melakukan 2 atau 3 pemotongan kadar faedah pada tahun ini, mungkin bermula pada bulan Jun 2024, dan pemotongan kadar faedah ini akan mengukuhkan nilai mata wang ringgit. Dan berbalik kepada berapakah nilai mata wang yang kita boleh expect untuk Malaysia ringgit, kita akan melihat sebanyak 4.45. Saya still dalam kadar yang sama untuk tahun 2024 ini. Kita melihat ringgit akan stable berbanding US dollar.
Baik, itu adalah jangkaan terhadap mesyuarat FOMC yang akan berlangsung bermula esok. Seperti yang Cik Siddiq kongsikan, berkemungkinan ia tidak akan memotong kadar faedah. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad Siddiq Jantan, merupakan pengurus portfolio UOB KHaya, kerana bantu kami faham bagaimanakah apakah rumusan ataupun rangkuman daripada Intisari Kongres Rakyat Kebangsaan Cina 2024 dan bagaimana ia memberi impak pada Malaysia.